Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, SG4 bukan untuk berpolitik tapi bangunkan negeri. T. Nicole Wong gagal dapat tempat naib Presiden MCA. PAS ingatkan Perdana Menteri tak boleh reda pada LGBT. SPRM tanya 4 soalan saja, saya bukan orang jahat. Hari pengundian pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Jepak, Sarawak ditetapkan pada 4 November depan susulan kematian penyandangnya Datuk Dr. Talib Zulkifli 15 September lalu. Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dr. Azmi Syahrul berkata, hari penamaan calon pula ditetapkan pada 21 Oktober manakala 31 Oktober adalah sebagai undi awal. Katanya tempoh berkempen adalah selama 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding sehingga jam 11.59 malam 3 November. Menurutnya, urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara telah dibuka. Katanya, tarikh tutup permohonan undi pos bagi kategori 1A adalah 18 Oktober, 4 Oktober 1B dan 9 Oktober 1C. Azmi berkata daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga Jun yang dikemas kini sehingga 15 September. Katanya DPPR ini mengandungi seramai 22,804 orang pemilih yang terdiri daripada 22,761 orang pengundi biasa dan 43 orang anggota polis. Tambah bala perjalanan PRK Jepak itu melibatkan kos sebanyak RM2 juta. Katanya SPR telah melantik seorang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 3 penolong. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 2 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada polis, pihak berkuasa tempatan dan wakil calon yang akan bertanding. Semakan maklumat pengundian akan dibuka pada 16 Oktober. Terdahulu Talib dimasukkan ke wad unit rawatan rapi Pusat Rawatan Pakar Norma pada Khamis akibat komplikasi buah pinggang dan beberapa sakit lain. Orang yang meninggalkan seorang balu Datuk Dr. Zaliha Abdullah dan 4 anak termasuk 2 anak tiri. Beliau merupakan ahli parti Pesaka Bumi Putera Bersatu dan bertanding atas tiket Barisan Nasional pada Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-11. Talib juga telah menyandang jawatan sebagai wakil rakyat di Dun Jepak selama 5 penggat dan memenangi PRN ke-12 atas gabungan Parti Sarawak dan memperoleh majoriti 6,277 undi. Sementara itu, Azmi menyeru kepada bakal calon agar mengisi dan membuat semakan awal pengisian borang tersebut dengan pejabat pengawal pengurus atau pejabat Pilihan Raya Negeri Sarawak sebelum hari penamaan calon. Katanya selain itu, bakal calon juga adalah digalakkan untuk membuat pembayaran deposit lebih awal. Ini bertujuan untuk memastikan semua proses penamaan calon dapat diselesaikan lebih awal dan berjalan lancar. 4 kerajaan negeri ditadbir oleh Perikatan Nasional atau State Government 4 bukan untuk berpolitik tetapi untuk bertujuan membangunkan 4 negeri berkenaan yang sentiasa dianggap mundur oleh kerajaan persekutuan. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Razali Idris berkata, SG4 ditubuhkan bagi menyatu padukan 4 negeri selain pembentukan gabungan itu demi kebaikan dan kepentingan mengetahui cara melaksanakan projek di negeri tersebut. Katanya SG4 bertujuan meningkatkan tahap berganda ekonomi, pelaburan dan sosioekonomi rakyat berkaitan 4 negeri diterajui Perikatan Nasional. Ini merupakan langkah pembaharuan yang berani dan luar biasa, satu inovasi gandaan ekonomi, pelaburan dan sosioekonomi bagi 4 negeri iaitu Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis yang mempunyai tarikan dan keunikan tersendiri sebagai asas kekuatannya. Pada 14 September lepas, Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menyatakan 4 negeri bawah pentadbiran PN bersetuju mewujudkan kerjasama dikenali SG4 bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ahmad Samsuri berkata Mahathir akan memainkan peranan secara tidak rasmi terutama dalam menghubungkan SG4 bersama pelabur luar seperti Jepun dan Korea. Mengulas lanjut, Razali berkata SG4 dijangka sebagai titik permulaan mengubah persepsi dangkal di mana negeri yang ditadbir 100% Melayu adalah mundur. Katanya SG4 adalah satu gerakan murni di bawah PN di samping mengambil kesempatan mencedok pemikiran unggul Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kumpulan pemikirannya dari dalam negara dan luar negara. Hanya ikhlas saja pasti boleh meneruskan perjuangan cekal. Kawasan penempatan Felda kini bukan lagi menjadi kubu kuat UMNO. Malah sokongan peneroka sudah beralih kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya baru-baru ini. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, kemenangan besar calon PAS dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia di Pahang dalam pilihan raya umum ke-15 November tahun lalu kerana sokongan peneroka setelah mereka tidak melihat Barisan Nasional dan UMNO sebagai parti pilihan mereka. Katanya malah masalah dihadapi penduduk Felda selama ini termasuk soal hutang berjaya ditangani ketika kepimpinan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sekaligus menyebabkan mereka menyokong PN.
Katanya kalau dulu sebut Felda kubu UMNO, sekarang tidak dan kini menjadi kubu Kuat PAS dan Bersatu. Tengoklah pilihan raya baru-baru ini, mana ada Felda kita menang besar. Yang paling tragis, Dun Pulau Tawar yang mempunyai banyak Felda iaitu 16 kawasan. Logik akal tidak menang sebab peneroka hutang budi kepada UMNO, tetapi PN menang juga. Dalam pada itu, Tuan Ibrahim berkata, PN sudah hilang pengaruh dan kuasa di bandar utama, khususnya di negeri berkenaan dan hilang kursi tradisi yang dimenangi parti itu selama ini. Katanya beberapa bandar utama di Pahang antaranya Kuantan, Temerloh dan Jerantuk dikuasai oleh PN yang diwakili PAS. Katanya hari ini tuan-tuan cuba tengok bandar-bandar besar, semua pembangkang menang. PN sudah hilang pengaruh, sudah hilang kuasa di bandar-bandar utama. Bandar Kuantan pun PN menang, Temerloh PN menang, mana lagi Jerantuk pun PN menang. Walhal kawasan bandar ini tempat pembangunan. Tuan Ibrahim berkata keputusan UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan DAP bukanlah untuk menguatkan tetapi untuk melemahkan parti itu. Katanya walaupun PAS pernah bersama DAP dalam kerjasama politik tetapi akhirnya menolak parti itu yang menolak perjanjian dimeterai antara kedua-dua pihak. Katanya sepatutnya isu Islam dia tidak campur tangan, isu RUU tidak campur tangan. Malah DAP hari ini terangan mengekalkan pendirian negara sekular dan Malaysia kita menentang tetapi UMNO boleh terima. Sebab itu kita letak isyarat penting dalam pilihan raya ini untuk beri tekanan supaya fikir balik masa depan Pahang dan Malaysia. Ini kita mahu supaya hala tuju jelas. Bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Tilian gagal mempertahankan jawatannya sebagai naib Presiden MCA dalam pemilihan parti tersebut. Berdasarkan kepada keputusan rasmi, T hanya memperoleh 136 undi dan berada jauh daripada pemenang tempat keempat bagi jawatan tersebut dengan dibezakan 334 undi. Ahli Dewan Negara itu dipilih sebagai seorang daripada 4 naib presiden pada 2018. Dalam pertandingan kali ini, seramai 7 calon menawarkan diri. Bekas Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong sebelum ini diumumkan mempertahankan semula jawatan sebagai Presiden Parti, manakala Ma Hang Sun kekal sebagai timbalan selepas tidak dicabar oleh mana-mana calon. Ka Siong mengalahkan pencabarnya, bekas pemimpin MCA Selangor, Tan Chong Seng. Sementara itu, Lim Bang Hong dan Tan Teck Cheng berjaya mempertahankan jawatan mereka sebagai naib presiden. Bagaimanapun, calon muka baru yang juga ahli Parlimen Tanjung Piai, Wee Jack Seng merupakan calon yang mengumpul undi tertinggi dengan 496 undi. Lim memperoleh 477 undi, manakala Tan 469 undi. Seorang lagi muka baru bagi jawatan naib presiden ialah Lauren Low Ah Kiong yang mendapat 470 undi. Ia bermakna bekas Ketua Pemuda MCA Kebangsaan, Nico Wong turut gagal mendapat tempat dalam persaingan berkenaan. Setiausaha Agung MCA, Chong Sin Wen berkata seramai 17,528 atau 60.12% daripada 29,156 delegasi dari seluruh negara yang layak mengundi semalam. Mereka juga mengundi untuk memilih 25 anggota jawatan kuasa pusat MCA. Namun daripada 25 calon yang mengumpul undi tertinggi, Chong hanya mengumumkan 24 nama kerana ada satu bahagian tidak dapat menyerahkan keputusan pemilihan. Katanya persaingan untuk tempat ke-25 dan ke-26 sangat sengit. Keputusan daripada satu bahagian itu akan menentukan siapa yang akan menjadi ahli jawatan kuasa ke-25. Undi akan dikira dan keputusan akan diumumkan pada laman web parti kami. PAS mempersoal kenyataan dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung pendiriannya untuk tidak mengganggu kumpulan LGBT di negara ini. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Wan berkata, meskipun Anwar mahu menunjukkan pendekatan liberal, namun dia tidak boleh ada perasaan reda dalam soal maksiat. Dengan memetik hadis, Tuan Ibrahim berkata, Nabi Muhammad sendiri meminta umat Islam supaya mencegah kemungkaran atau pemaksiat dengan apa sahaja cara, terutamanya apabila memiliki kuasa. Katanya LGBT, Anwar kata jangan ganggu kumpulan ini. Mana boleh tuan-tuan? Nabi kata kena cegah. Tak boleh. Mana boleh kata jangan terganggu kehidupan mereka. Kalau macam itu tak perlu ada undang-undang negara. Kalau kita nak kata kita liberal tapi ada benda yang jelas bercanggah, tak boleh kita sokong. Terdahulu media melaporkan pengharaman Malaysia terhadap sebarang unsur berkaitan LGBTQ+ baru-baru ini tidaklah sehingga membenarkan gangguan melampau ke atas komuniti terbabit. Dalam temu bual dengan stesen berita CNN, Anwar berkata, mengekang unsur LGBTQ dan mengizinkan harassment adalah dua isu yang berbeza. Tuan Ibrahim berkata jika kerajaan berpendirian untuk tidak mengganggu kumpulan LGBT, dia akan memberi ancaman kepada masyarakat lain khususnya umat Islam. Katanya bukan boleh reda dengan perkara maksiat dapat dosa maksiat. Sementara itu, Tuan Ibrahim berkata PAS sedar calonnya Kasih Samad tidak akan mendapat peruntukan wakil rakyat jika menang dalam PRK pada 7 Oktober ini. Meskipun begitu, kata bekas menteri itu, PRK pelangai penting bagi memberi tekanan kepada kerajaan Pahang pimpinan BN. Katanya insya-Allah Allah bantu kita, pertolongan Allah akan datang. PRK Don Pelangai diadakan berikutan kematian penyandangnya.
Allahyarham Johari Harun dalam naas pesawat udara ringan di Elmina Shah Alam pada 17 Ogos lalu. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Makno mengesahkan sudah memberikan keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berkaitan isu kecurian unsur nadi bumi di Bukit Enggang C. Beliau berkata ia berlangsung pada Ahad minggu lalu di pejabatnya di Alor. Menurutnya, SPRM hanya mengambil keterangan dengan mengemukakan 4 soalan berkaitan REE namun tiada sebarang penyerahan dokumen berkaitan. Katanya semua sudah selesai, 4 soalan sahaja. Saya bukan orang jahat nak tanya banyak-banyak. Saya ini dikenali sebagai orang baik, tanya sikit pun cukup dah. Mohamad Sanusi berkata perkara itu tidak perlu dihebohkan kerana ia merupakan urusan dalaman pentadbiran dan ia dilakukan mengikut prosedur yang sewajarnya. Katanya, saya ambil keterangan senyap-senyap saja. Kamu semua kira nak bagi rio. Kalau tiap proses agensi atau jabatan nak kena maklum dalam surat khabar, jahanamlah negara. Tak perlu bagi tahu SPRM Kedah atau Putrajaya, nanti macam-macam pula spekulasi. Yang penting saya telah bertemu dengan pegawai SPRM dan beri kenyataan sekitar 4 soalan. Ahli engineering itu berharap segala spekulasi berkaitan dirinya yang dikaitkan dengan kes kecurian REE itu dapat dilenyapkan selepas SPRM selesai mengambil keterangan beliau. Katanya, selesailah. Jangan dok korek jamu cucur apa. Teh tarikkah? Macam-macam hampa nak tahu. Yang itu bagi malaikat catat. Setiap kerja kita buat, malaikat tulis. Kerja yang buruk, malaikat belah kiri. Yang baik, malaikat belah kanan. Itu buku akhirat. Pada 11 September lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan siasatan tersebut adalah di peringkat akhir namun perlu menelihat kepada beberapa perkara dalam konteks undang-undang dan prosedur. Sebelum itu, SPRM telah memperoleh petunjuk baru dan ia diteliti terlebih dahulu sebelum memanggil Mohamad Sanusi untuk diambil keterangan. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.